Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan solat. Wajib bagi makmum mengikuti imam dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya dan tanpa melakukan gerak solat serentak dengan gerak solat imamnya. Telah pun kita sebutkan hukum-hukum berkenaan dengan hukum hakam serentak, murafaqah. Perbuatan mengikuti imam pada tiap-tiap kedudukan itu namanya mutaba'ah, ataupun nama yang lain ialah muwafaqah, iaitu menyamai imam pada kedudukan-kedudukan imam. Kadang-kadang setengah-setengah kitab dia sebut mutaba'ah, setengah-setengah kitab dia sebut muwafaqah, iaitu hal keadaan makmum yang mengikuti kedudukan demi kedudukan imam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak akan membongkokkan kepala untuk turun sujud melainkan telah melihat Nabi kita sujud. Dalam hadis Imam Nawawi mendatangkan satu riwayat hadis, kanu la yahnuna ru'usahum ila sujudi hatta ra'auhu qad sajada. Para sahabat itu tidak akan membongkokkan kepala mereka untuk sujud sehinggalah mereka telah pun melihat Nabi kita dalam keadaan sujud. Maka mutaba'ahnya kita, hendaklah kita ikut imam, bukan dengan serentak, tetapi selepas imam berpindah daripada satu posisi kepada satu posisi yang lain. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam dah pun takbir, baru kita ikut takbir. Maka tak boleh takbir serentak dengan imam, tetapi takbir ialah selesai daripada takbir imam, baru kita mulakan takbir. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam dah pun berada dalam keadaan rokok, baru kita ikut rokok. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sudah pun berada pada posisi sujud, baru kita turun sujud. Kadang-kadang berlaku di mana makmum turun lebih awal daripada tuan imam ataupun bangun lebih awal daripada imam. Maka dengan sebab itulah yang terbaiknya bila kita bangun ataupun bergerak ni selepas selesai pergerakan imam. Jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Mendahului imam dengan dua rukun perbuatan berturut-turut batal solat. Seseorang yang solat dengan tuan imamnya, maka bosan tunggu imam baca panjang, dia rokok dulu contohnya, maka mendahului imam dengan satu rukun dengan sengaja, hukumnya haram tetapi tidak membatalkan solat. Ketika mana dia tunggu pada ketika rokok, rasa bosan pula, maka dia i'tidal pula, maka dua kali, satu rokok, yang kedua i'tidal, maka pada ketika itu batal solat. Sengaja mendahului imam dengan dua rukun perbuatan berturut-turut batal. Kalau tak sengaja tidak mengapa. Contohnya kadang-kadang imam baca surah ataupun ayat-ayat sajadah, tetapi makmum tak perasan ayat tu ayat sajadah. Bukan semua tempat sajadah, daripada 14 tempat dalam Al-Quran, bukan semuanya yang kita tahu, yang semuanya kita hafal tempat-tempatnya. Maka kadang-kadang dalam solat sunat tarawih, tuan imam ketika mana baca ayat sajadah, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Allahu akbar. Muslimin yang berada di belakang imam langsung sujud sebab nampak tuan imam sujud. Yang di belakang sikit mula-mula rokok, tiba-tiba nampak kawan depan sujud, dia pun turun sujud. Muslimat di balik tabi semuanya rokok saja. Muslimat yang ada di belakang di balik tabi tak nampak apa jadi kat depan, hanya rokok saja. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa tak sami Allahu liman hamidah? Mula baru perasan bahawa mereka telah pun mendahului imam dalam rokok, kerana imam sebenarnya belum rokok. Imam hanya melakukan sujud sajadah.
Tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Oh, tadi imam rupa-rupanya melakukan sujud sajadah. Maka kumpulan muslimat adalah orang yang mendahului imam dalam rokok, sebab imam belum rokok. Tetapi mereka adalah orang yang mendahului imam dalam rokok dalam hal keadaan tidak sengaja. Dalam hadis Nabi kita katakan, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan. Allah tidak mengambil kira daripada umatku yang tersalah dan yang terlupa. Maka keadaan muslimat yang rokok lebih dahulu daripada imam itu adalah kerana tersalah, bukan disengajakan. Maka pada ketika itu perbuatan mereka tidak salah dan tidak membatalkan solat, tidak haram lagi. Maka pada ketika itu muslimat yang rokok lebih dahulu daripada imam tadi ada dua pilihan. Sama ada dengan kekal menunggu imam dalam rokok, hukumnya boleh, ataupun kembali berdiri nanti rokok semula bersama imam, itu juga dibolehkan. Bagi orang yang mendahului imamnya baik dalam rokok maupun dalam sujud dalam hal keadaan tidak sengaja, maka mereka ada pilihan, sama ada kembali dalam posisi bersama dengan imam ataupun kekal menunggu dalam kedudukan dia yang telah mendahului imamnya. Jangan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang uzur. Tolong garis pada perkataan tanpa sebarang uzur, sebab nanti kita akan bicarakan ketinggalan-ketinggalan dengan uzur. Sekarang ni ketinggalan tanpa uzur, bermaksud tanpa sebab-sebab yang dibolehkan ketinggalan. Contoh ketinggalan tanpa uzur, ketinggalan dengan dua rukun berturut-turut tanpa uzur membatalkan solat. Membatalkan solat. Ketinggalan dengan dua rukun berturut-turut tanpa uzur. Contoh yang pertama, contoh yang pertama ialah orang yang memanjang-manjangkan doa kunut, sehinggalah ketinggalan dengan dua rukun perbuatan. Imam baca doa kunut juga, tapi tuan imam baca doa kunut pendek, makmum baca doa kunut panjang. Yang dikatakan kunut itu ialah majtama'a fihi ats-tsana'u wad-du'a. Yang dikatakan kunut ialah apabila ada padanya yang pertama as-sana, pujian pada Allah, yang keduanya ialah apabila ada padanya doa. Maka kalaulah hanya sekadar doa, minta pada Allah, itu belum kunut, itu hanya doa saja. Yang dikatakan kunut itu mesti ada dua, permintaan dan juga pujian. Minta pun minta, puji pun puji. Maka sekurang-kurang doa kunut ialah dengan kita berdoa, Rabbighfirli ya Ghafur, Tuhanku ampuni dosaku, ya Ghafur, wahai yang maha pengampun. Maka itu sekurang-kurang doa kunut, kerana padanya ada doa, padanya juga ada pujian kepada Allah. Jadi tuan imam disebabkan sembahyang di surau RNR, di surau Lebuh Raya, jemaahnya makin ramai sedang menunggu untuk melaksanakan solat fardu subuh, keadaan sempit, maka tuan imam baca kunut pendek, untuk menyesuaikan dengan keadaan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana ighfir lana dzunubana ya Ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Tiba-tiba makmum kat belakang, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Imam sujud yang pertama dia baru wa'afini fiman afait. Imam duduk antara dua sujud dia wa tawallani fiman tawallait. Imam sujud lagi sekali dia baru wa barik li fima ataiha. Maka pada ketika itu batal solatnya, kerana dia ketinggalan dengan dua rukun perbuatan berturut-turut tanpa uzur. Sebab apa dikatakan tanpa uzur? Kerana dia melengah-lengahkan ikut imam pada perbuatan sunat.
Ya, melengah-lengahkan mengikut imam, ya, tak ikut kepada imam hanya kerana melakukan perbuatan sunat, iaitu bacaan doa kunut. Ya, maka pada ketika itu kelewatan, kelambatan, ketinggalan tersebut adalah yang tidak dimaafkan. Ya, maka dengan sebab itu ketinggalan dengan 2 rukun saja sudah pun menyebabkan solatnya batal. Ya, 2 rukun perbuatan. Ini contoh ketinggalan tanpa uzur. Yang kedua, ketinggalan tanpa uzur ialah makmum yang memanjang-manjangkan bacaan surah, sedangkan bacaan surah tak dituntut kepada para jamaah, yang dituntut hanya kepada imam sunat untuk membaca. Ya, kita para makmum yang wajib hanya baca Fatihah saja, tetapi disebabkan tuan imam bagi kaifiat sembahyang hajat, tuan imam kata insya-Allah, ya, kita anak-anak nak ambil peperiksaan SPM, PMR, ya, PT3, UPSR, UPKK, macam-macam peperiksaan lagi. Ya, maka dengan sebab itu kita nak buat sembahyang solat hajat. Ya, kaifiatnya kata tuan imam, ya, selepas solat, selepas bacaan Fatihah kita akan baca ayat kursi 11 kali. Masya-Allah. Ya, rakaat pertama. Rakaat yang kedua pula selepas Fatihah kita akan baca Qul huwallahu ahad 11 kali, kata tuan imam. Maka ketika mana dalam solat disebabkan bacaannya adalah bacaan yang banyak, maka tempo bacaan tuan imam pun laju sikit. Ya, tuan imam baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Itu tempo bacaan tuan imam, nak menyesuaikan dengan 11 kali nak baca tu. Ya, makmum juga kat belakang 11 kali juga, tapi tempo bacaannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, maka nanti tuan imam dah habis 11, dia baru 7, tuan-tuan. Ya, tuan imam dah habis 11, dia baru 7 kali disebabkan bacaannya yang lambat tadi. Saat tuan imam Allahu akbar rokok, kata dia tuan imam janji kita 11. Ya, aku tak habis lagi. Ya, maka dia tak ikut rokok dengan imam. Sedangkan bacaan surah tak wajib. Ya, maka sepatutnya dia langsung rokok ikut imam saja. Tapi kerana nak menghabiskan ayat kursi yang 11 kali tadi, maka akhirnya dia telah ketinggalan di belakang. Imam rokok dia masih baca ayat kursi, imam i'tidal dia masih ayat kursi, imam turun sujud saja, maka batal solatnya kerana ketinggalan dengan 2 rukun perbuatan berturut-turut. Ya, disebabkan melengahkan ikut imam pada perkara-perkara sunat. Ya, hanya kerana melakukan perkara-perkara yang sunat. Baik, yang ketiga, yang ketiganya ialah orang yang memanjangkan tahiyat awal. Masya Allah. Ya, tuan imam baca tahiyat awal, ya, dia juga baca tahiyat awal, tapi mungkin tuan imam bacanya cepat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bacaan tuan imam. Makmum di belakang, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, dia baca macam tu. Maka akhirnya tuan imam Allahu akbar dah tegak berdiri, dia baru ya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, imam dah habis Fatihah, asyhadu an la ilaha, baru sampai situ. Contohnya. Ya, maka ketika mana imam rokok, dia sudah ketinggalan dengan satu rukun. Ya, qiyam. Ya, imam rokok rukun yang kedua. Ya, imam i'tidal saja batal solatnya kerana ketinggalan dengan 2 rukun perbuatan berturut-turut. Qiyam satu rukun, rokok rukun yang kedua, i'tidal saja sudah batal solat disebabkan melengah-lengahkan ikut imam hanya kerana melakukan perbuatan sunat. Ya,
Baik, yang berikutnya ialah contoh yang ketiga, makmum masbuk. Orang masbuk tidak wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Ya, orang masbuk ialah mereka yang mendapat kadar waktu yang tak cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Seseorang yang datang takbir Allahu Akbar baru baca 2 ayat Fatihah, imam rokok, maka pada ketika itu dia adalah orang yang masbuk, disebabkan kadar masa yang dia dapat selepas takbir dengan rokoknya tuan imam tak cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah yang sederhana. Maka pada ketika itu dia adalah orang masbuk. Orang masbuk tak wajib lagi menghabiskan Fatihah, kerana dalam hadis Nabi kita katakan, man kana lahu imam fa qira'atu imam lahu qira'ah. Siapa yang mempunyai imam, yakni orang-orang masbuk, maka pada ketika itu bacaan imam adalah ganti kepada bacaannya. Ulama kita mengatakan hadis itu berkenaan dengan makmum masbuk. Maka dengan sebab tak wajib baca Fatihah, dengan erti kata Fatihahnya tadi itu sudah tidak dituntut. Ketika mana imam rokok, ada makmum masbuk yang sengaja melengah-lengahkan rokok untuk menghabiskan Fatihah. Sebab waktu imam rokok dia dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dah sikit dah habiskan jalan. Sedangkan tak dituntut. Sedangkan tak dituntut. Imam pula rokok sujudnya cepat contohnya. Allahu Akbar, dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami Allahu liman hamidah, dia baru siratal ladzina an'amta alaihim contohnya. Allahu Akbar turun sujud, dia baru waladdallin, maka dah batal solat kerana ketinggalan dengan 2 rukun perbuatan berturut-turut. Tanpa uzur. Jadi itu lebih kurangnya gambaran kepada kita orang yang ketinggalan dengan 2 rukun berturut-turut tanpa uzur. Yang pertama tadi makmum yang memanjangkan kunut, yang kedua makmum yang memanjangkan bacaan surah yang tak dituntut, yang ketiga makmum yang memanjangkan tasyahud awal, yang keempatnya ialah makmum yang masbuk, yang tak dituntut membaca Fatihah tetapi cuba menghabiskan Fatihah sedangkan imamnya setelah rokok. Maka dalam 4 situasi ini boleh membatalkan solat apabila ketinggalan dengan 2 rukun perbuatan berturut-turut.